Baik, bagi sinopsis filem ini, dalam filem ini dia mengisahkan mengenai seorang wanita yang bernama Murni, yang mana dia telah dibela oleh neneknya, iaitu Mak Ajin. Mak Ajin ni dia berketurunan Jawa, yang mana Murni ni telah dijaga oleh neneknya akibat orang tua Murni ni meninggal dunia kerana disebabkan kematian dimakan oleh binatang buas, iaitu harimau di hutan. Lalu Mak Ejen ni dia neneknya Murni mengamalkan ilmu hitam, yang mana dia terpaksa menyerahkan saka penanggalnya miliknya kepada Murni pada saat kematian. Tambah pula dalam filem ini menampilkan wujudnya hantu itu, yang mana hantu itu timbul, hantu itu berlakunya akibat daripada jelmaan syaitan yang daripada hasil pengamalan ilmu hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haji Daniel bin Husizan. Pada hari ini saya ingin nombor kad menteri saya I20104618. Saya ingin menyambung sinopsis yang telah dibaca oleh kawan saya. Filem ini mengetengahkan kehadiran komuniti Arab di tanah Melayu. Filem ini meletakkan fungsi dua peranakan Arab Melayu, iaitu As-Sagaf dan Al-Atas, bila memperlihatkan mereka ini menyebarkan Islam melalui perkahwinan antara kaum dan masyarakat setempat serta usahawan yang menjadi pengembeleng ekonomi setempat. Syekh Yusuf Al-Atas digambarkan sebagai seorang yang sangat betul ansur, tidak menghukum, malah sempat mengajarkan syahadah kepada Murni yang jahil agama sebelum mati. Dakwah tetap berjalan seperti biasa pada sesiapa pun, malah daya Allah tetap akan sampai meskipun kepada pendamping syaitan. Jika dia kehendaki Syekh Yusuf yang warak juga tidak terlepas daripada sihir. Murni juga seorang wanita yang ingin berkahwin setelah sekian lama menghuni hutan dan hanya bertemankan hak khadamnya. Apabila ketua kampung Mahguru Silat, iaitu anaknya Yusuf Waisar, mati ketika mereka ingin bertindak. Jika dilihat anaknya sendiri pandai menyuruh penanggal untuk beradu kekuatan, ketua kampung seharusnya telah mengetahui niat anaknya. Apabila mereka melihat keris diselip di belakang pinggang anaknya ketika keluar buat kali terakhir, malah ketua kampung tidak kurang hebatnya bertarung dengan penanggal bersama Mahaguru di babak-babak akhir. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung kepada perkara-perkara khurafat yang terdapat di dalam filem Penanggal. Perkara khurafat yang terdapat di dalam filem tersebut ialah di mana nenek kepada watak utama, iaitu Murni, telah mengamalkan satu ilmu yang dinamakan sebagai ilmu syaitan penanggalan. Neneknya, atau lebih dikenal sebagai Mak Ajeng, telah membela saka penanggal untuk membunuh manusia, terutamanya kepada wanita-wanita yang sampai masa untuk melahirkan anak. Lalu anak kelahiran tersebut dijadikan sebagai makanan kepada penanggal tersebut. Kesan daripada perbuatan tersebut, tuan badan akan kelihatan lebih cantik dan sering dipandang oleh orang lain. Perkara khurafat yang lain ialah menggunakan sihir untuk memikat hati seseorang, di mana sihir yang digunakan adalah sihir pukawan, di mana watak utama iaitu Murni pada asalnya merupakan seorang yang hodoh. Namun apabila dia menggunakan sihir pukawan ini, lelaki tersebut terpukau dengan kecantikan yang ada pada Murni. Bahan sihir pukawan yang digunakan ialah air kopi yang dicampur dengan sejenis daun dengan alasan agar dapat memanaskan badan seseorang, dan juga sejenis kuih, di mana kuih tersebut merupakan cacing hidup sebagai hidangan.
Seperti yang kita tahu, isu khurafat ni merupakan satu perkara yang sinonim dalam masyarakat di Malaysia. Namun, terdapat beberapa peruntukan undang-undang di Malaysia berkaitan dengan isu khurafat. Saya akan bagi tiga contoh enactment di beberapa buah negeri berkaitan dengan isu tersebut. Yang pertama ialah Aktah 559, Aktah Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan pada tahun 1997 di bawah Seksyen 3-1, iaitu sesiapa yang mengamalkan ajaran sesat ataupun khurafat yang memuja alam atau menunjukkan pemujaan seperti pokok, binatang, tempat atau apa-apa benda dan menyalahi hukum syarak akan dikenakan denda iaitu tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan bersalah. Okey, yang kedua ialah enactment Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sembilan iaitu pada tahun 1992. Jenayah kesalahan ialah mengenai akidah iaitu Seksyen 47 di bawah perkara pemujaan salah iaitu seseorang akan dikenakan denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Seperti mana yang kita ketahui, terdapat banyak-banyak filem yang telah ditayangkan di kaca TV dan di antaranya filem bertajuk Penanggal, yang mana filem ini berkaitan perkara-perkara khurafat. Jadi berdasarkan kepada filem ini, kita boleh lihat beberapa cara untuk mengatasi isu khurafat yang ada dalam filem tersebut melalui pendidikan, yang mana daripada peringkat sekolah kita boleh lihat antaranya ialah guru-guru boleh menambahkan ilmu agama yang lebih mendalam kepada para pelajar, supaya pelajar ini tidak terpedaya dengan perkara-perkara khurafat. Dan yang kedua pula, guru-guru boleh mengajak atau lebih mempelajari tentang sunnah-sunnah daripada terus menerus memikirkan tentang perkara khurafat sepertinya mempercayai hantu ataupun mengamalkan ilmu-ilmu hitam yang terdapat di dalam filem tersebut.